Layar Maya Salu, karya Rosliana Rosli. Abang! Khairah! Kau sihat tak ni? Apa pasal tak gemuk pun? Makan semua cukup ke kat dalam tu? Ish, kau ni. Abang sihat je lah. Terima kasih sebab datang jemput aku. Aku ingat tak ada orang nak datang jemput aku. Oh, penagih dah bebas rupanya. Ni tengah hayal ke tak ni? Mulut tu cakap elok sikit boleh tak? Sebenarnya memang dah lama dah aku tunggu saat ni tau. Aku nak bagi tahu kau, aku tahu kau tak ada urusan dekat Langkawi tu pun. Kau kat Cameron Highland dengan Intan. Sebelum kau nak cakap abang aku tak insaf, kau tengok dulu diri kau sendiri yang tak pernah insaf tu. Apa kau cakap ni? Dek, jangan kerana abang kau ni rumah tangga kau musnah, Dek. Aku ada engkau je sekarang ni. Aku dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Tapi, Dek, bahaya ni. Kau tak payah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam video saya kali ni. Lama jugalah saya tak buat apa-apa video kan, sebab entahlah, tak ada benda pun nak diceritakan. Kan tak ada benda menarik pun sebab yalah PKP apa semua kan. Jadi duduk kat rumah je, macam tengok Netflix, tengok drama Korea, Squid Game, Hometown Cha-Cha-Cha, Maid dan macam-macam lagi lah yang boleh ditonton selain daripada membaca novel. Okey, tapi bukan kita nak buat review pasal filem daripada ataupun drama siri yang ada kat Netflix lah. Cuma hari ini saya nak bercakap mengenai pengalaman saya, iaitu saya dah menceburi maksud saya menceburi cabang baru dalam bidang penulisan skrip, iaitu skrip drama radio. Jadi pada awal tadi, sebelum saya bercakap ni, anda dengar tadi kan video hitam ni kan, sebab itu adalah rakaman yang saya rakam. Saya macam rakam guna handphone je. Drama radio pertama yang saya hasilkan, okey, yang bertajuk Salut, yang disiarkan di radio pada 9 Oktober di National FM. Okey, itu adalah orang kata permulaan lah drama radio yang pertama yang saya hasilkan. Saya nak cerita kongsikan sikit lah, sebab penulisan drama radio ni dia macam sangat berbeza dengan drama TV ataupun filem yang saya pernah tulis lah. Sebab apa, drama radio ni dia format dia pun lain. Lepas tu dia ada lain lah. Macam saya pada awalnya saya agak sukar lah juga nak tulis skrip tu kan. Sebab apa, kalau kita tulis untuk drama TV, kita tak ada masalah kita nak memvisualkan. Kalau kata benda tu tak boleh dilontar melalui dialog, kita akan tulis description dia secara visual. Maknanya kita tulislah macam contohnya kan, dalam dialog tu menandakan yang babak itu berada di restoran. Kalau guna drama TV, kita boleh just tulis lah babak berlaku di restoran, apa yang ada dekat restoran. Tapi bila drama radio, macam mana kita nak cakap benda tu ada kat restoran? Itulah dia. Jadi nak menulis drama radio ni, awal-awal ni saya agak sukar. Sebab apa, semua bendanya mestilah kena ada on dialog, dan dalam dialog tu ia tidak menampakkan satu orang cakap macam obviously lah kita nak cerita dalam dialog macam tu lah. Dia agak sukar pada saya sebab kali ini saya tak boleh memvisualkan, sebab benda tu hanya pendengar, kita hanya mendengar saja. Jadi kat situ boleh lah, memanglah kita akan masuk efek bunyi restoran apa semua kan. Tapi macam mana kita nak gambarkan benda tu melalui hanya suara, hanya dialog saja, itu agak rumit lah juga lah kan saya nak menulis kan. Tapi alhamdulillah lah, saya mendengar hasilnya boleh tahan jugalah kan. Saya macam okey lah, dapat pelakon pun yang boleh tahan. Watak utama Nabila Razali, kita ada Azam Pit dalam cerita tu. Lepas tu ada J. Izwa Z, kalau saya tak salah sebut nama beliau lah. Ada Sofi Jikan, ada Doti. Jadi masa saya dengar tu, saya macam satu benda kelainan lah. Saya pernah dengar lah drama radio sebelum ni, tapi dengar time driving kan, buka radio dengar time driving. Itu pun sebab ada kawan saya yang
Dia cakap dengar lah dia berlakon drama ni kan apa semua. Kita dengar lah driving, tapi kita tak fokus lah. Tapi bila yang saya punya ni, saya memang fokus lah mendengar kan. Tapi alhamdulillah lah, editor yang penyunting drama radio tu dia buat yang baik lah. Dia masukkan lagu yang boleh katakan sesuai lah jugalah kan. Jadi itulah pengalaman saya. Walaupun saya tulis tu semua tak panjang pun, drama radio tu yang 20 minit je, tak panjang pun, tapi kita dengar tu rasa macam lama kan. Satu benda yang barulah, saya pun tak pernah terfikir saya akan tulis drama radio ni. Okey, mungkin anda nak tanya macam mana saya boleh terjebak tulis drama radio ni. Sebenarnya dia adalah seorang kenalan saya yang memang banyak terlibat dengan drama radio ni semua. Jadi time PKP lockdown ni kita tak ada buat apa kan. So saya ada tulis skrip tapi benda tak boleh shooting kan. Saya macam tak boleh shooting tahun depan je lah, malah nak shooting tahun ni kan, macam dah tak ada mood dah pun nak kerja. Jadi kenalan saya tu dia pun cakap dengan saya, radio RTM masih hendak mencari penulis-penulis skrip untuk drama radio. Dia tanya saya nak cuba tak. Saya cakap boleh lah juga cuba, cuma saya tak tahu format dia macam mana kan. Dan saya dapat contoh format dia, saya minta daripada penulis skrip yang pernah tulis drama radio. Saya tengok contoh dia. Kalau ikut tengok contoh dia tak susah pun. Tapi yang susahnya bila kita nak tulis tu, nak tak boleh nak divisualkan. Hanya kita boleh untuk macam mana benda ni nak didengar, macam mana nak digambarkan melalui suara. Itu saya rasa agak kesukaran kan. Jadi saya pun cubalah. Saya tulis untuk drama radio ni. Kita tak macam drama TV lah, kita kena hantar proposal apa semua. Tak, drama radio ni kita terus hantar skrip lengkap. Sebab dia 20 minit je kan, dia tak lama. Hantar skrip lengkap dan saya menunggu je lah. Masa tu saya hantar 2 je. Saya menunggu je lah. Kalau ada rezeki adalah tu seminggu sebelum mereka nak siarkan, pihak RTM National FM nak mensiarkan drama radio tersebut, saya dapat ni WhatsApp daripada penerbit drama radio tersebut lah, DJ Nurul mengatakan drama saya akan disiarkan. Saya macam wah, alhamdulillah, terkejut lah kan, macam mungkin kita ni baru kan, orang tak tahu lagi siapa kita kan, sebab penulis drama radio pun ramai juga kan. Dia macam dia jadi teruja lah, benda first time kan. Mesti apa-apa first time pun kita akan teruja juga kan. So maka terhasil lah drama Salut tu. Sebenarnya saya tak ambil masa lama pun nak tulis tu. Saya rasa dalam 2-3 jam je saya tulis. Dan syukur alhamdulillah lah, adalah macam tak jangka kan. Jadi itu je lah sikit saya nak berceritakan mengenai pengalaman pertama saya menulis drama radio. Drama radio ni sebenarnya bagus juga lah, pihak RTM ni masih menghidupkan drama radio ni. Mungkin ramai generasi baru ni tak tahulah. Tapi kalau zaman dulu memang drama radio ni agak memang popular lah. Sebab dulu perkembangan drama ke penyiaran ke tontonan ni tak banyak kan. Kita tak macam sekarang ni, kita ada Netflix lah, Disney Plus lah, kita ada apa lagi, HBO Max, Apple TV apa semua kan. Jadi lepas tu TV pun kita dah macam-macam siaran, dah banyak pilihan lah. Tak seperti dulu kan. Dulu tak banyak sangat pilihan pun. Dulu Astro pun tak ada kan. Cuma ada, nak harapkan 1, 2 TV 1, 2, 3 3 adalah 3 pun dah lama kan. Itu je. Jadi kita macam dulu tak banyak pilihan. Dan sekarang ni sebenarnya RTM dah lama mereka menghidupkan drama radio ni, dah lama. Mungkin semua orang jarang dengar lah kot, tapi alhamdulillah masih ada. Dan pelakon yang terlibat dalam menyumbangkan suara untuk drama radio ni pun pelakon-pelakon yang hebat. Kalau kita tengok kan, selalu ada macam pelakon-pelakon yang ada nama, Datuk Jalaluddin Hassan, Beta Bushari, Sophie Jikan, Vanida Imran pun ada, ramai. Ni sekarang baru ni pun Nabila Razali. So benda tu, artis-artis baru kita ni pun orang cakap memberi sokongan. Jadi saya harapkan diteruskanlah drama radio ni kan. Jadi itulah saja saya nak kongsikan hari ini kan. Dan itulah dia. Saya pun sebenarnya bukannya saya tak nak buat sangat buat video-video ni, tapi saya macam
entahlah, saya macam tak ada konten yang menarik untuk saya paparkan. Sebab saya bukan konten creator yang menayangkan kehidupan saya. Tak, itu kehidupan peribadi. Bagi saya tak perlulah kita nak tonjolkan kan. Itu biarlah keep secret kecil. Dan saya takkan buatlah konten-konten yang anda fikirlah sendiri, konten-konten yang macam mana kan. Jadi sekianlah, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.